beli. Tak ada tadi. Cukup banyak ni. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلف بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung Badrut Tamam wan Nujumus Thawaqib yang membicarakan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dan keluarganya dan sahabatnya. Yang mana kita berkata, kita dah habis dah berkaitan dengan Nabi, masuk kita anaknya. Fasal baru ni. Fasal baru. Al-faslu tsani, fasal yang kedua. Fi manaqib sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula fasal yang kedua. Fasal yang pertama selesai tentang perjalanan Nabi. Bermula fasal yang kedua pula pada menyebutkan setengah daripada kelebihan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi, kelebihan dia pula. Ni cerita sedikit, ringkas cerita ni. Ringkas je. Berkaitan anak Nabi. Kita tahu sebelum ni kat muka surat sebelum tu membicarakan tentang anak Nabi ni, dia ada 7 orang. Tapi yang dicerita cuma seorang sahaja. Yang lain tak cerita. Ada 7. Siapa dia? Qasim, Abdullah, Ibrahim, 3 lelaki. Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. 1, 2, 3, 4 3, 4, 5, 6. Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalthum, Az-Zahra. Ada keseluruhannya ada 7, tapi yang umur panjang sikit. Panjang tu sampai 28 tahun.
adalah Fatimah. Sebab tu cerita dia banyak. Cerita lain tak dicerita sangat. Anak Nabi yang nama Qasim meninggal kecil, jadi tak dicerita sangat. Anak Nabi nama Abdullah meninggal kecil. Anak Nabi nama Ibrahim meninggal kecil. Jadi nak cerita apa sangat budak-budak kan? Jadi tak ada cerita. Sebab tu tak dibincangkan sangat. Anak Nabi nama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, 3 orang perempuan ni, Nabi yang melihat mereka meninggal. Maknanya meninggal kecil jugalah. Hanya seorang je melihat Nabi wafat, iaitu Fatimah. Maknanya dia umur panjang lah sikit. Maka banyaklah cerita dia. Sebab tu dia ceritakan tentang Fatimah, specialnya Fatimah ni. Tapi tak lama pun, berapa bulan je dia melihat kematian ayahnya. Kemudian dia sendiri. Kita bincang waktu tu lah. Tak lama pun. Jadi kenapa cerita Fatimah? Antaranya sebab dia je yang umur panjang sikit berbanding dengan yang lain. Nabi melihat kematian anaknya 6 orang. Seorang je yang masa dia wafat, anak dia masih hidup. Seorang, Fatimah. So kita bayangkan, mesti kena kuat. 6 kali sedih. Mesti kena kuat lah. Kadang-kadang orang ni baru 1-2 orang je anak, dia punya sedih. 2 orang anak meninggal depan dia, melihat sendiri kan? Ini 6. Mari kita baca cerita lah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka ialah ia Fatimah tadi, Sayyidatina Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ialah yang terlebih kecil anak Rasulullah. Anak kecil, masuk kecil tu maksudnya dia lebih muda daripada Zainab, dia lebih muda daripada Ruqayyah, dia lebih muda daripada Ummu Kalsum. Maknanya 4 orang perempuan, dia paling kecil. Dia paling bongsu daripada 4 orang tadi. Maknanya Zainab lagi tua daripada dia. Maksud tua tu lahir dulu sebelum dia. Ruqayyah lahir dulu sebelum dia. Dia tak lahir lagi. Ummu Kalsum lahir dulu. Lepas kat last sekali baru dia lahir Fatimah. Itu maksud, maka ialah ia Fatimah yang terlebih kecil. Itu maksud dia. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang mana 6 orang anak Nabi, 6 orang daripada Khadijah, seorang je daripada kalau kita tengok ingat lagi lah, Maryah Al-Qibtiyah, seorang hamba, dapat anak, nama anak tu dinamakan dengan nama Ibrahim. 6 lagi semua daripada Khadijah. Maknanya ketika Nabi monogami, saat Nabi bermula poligami apabila kewafatan Sayyidatina Khadijah. Wafat setiap ketika Khadijah tu ada lagi, Nabi tak kahwin 2-3, tak. Wafatnya dia barulah Nabi kahwin 2, 3, 4 dan seterusnya. Semua isteri Nabi yang kita dah bincang sebelum ni, semua ada 11. Ada 11 orang. Tapi asalnya Nabi monogami lah. Monogami tu kan, lawan poligami. Maknanya kahwin seorang aja. Selama Khadijah tu masih hidup. Okay? Jadi maknanya Nabi ada 6 orang je lah anak. Kemudian apabila Nabi poligami, tak dapat anak. Dengan Aisyah tak dapat anak, semua tak dapat anak. Sehinggalah dapat anak daripada seorang hamba Nabi, nama Maryah Al-Qibtiyah. Qibtiyah tu bangsa sama dengan Firaun. Bangsa sama dengan Firaun ni, Qibti, bangsa Qibti. Maknanya lama Nabi tak dapat anak. 6 orang tu stok isteri-isteri lain semua tak dapat. Sehinggalah dapat Maryam. Itu pun mati kecil juga. Ya. Daripada Khadijah 6 orang. Daripada Khadijah 6 orang, maknanya 4 perempuan, 2 laki-laki. 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang 2 laki-laki itu nama Qasim dengan Abdullah. Yang 4 perempuan tu nama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan seorang lagi Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum lahir dulu. Fatimah paling last.
Alright. Diperanakkan dia Fatimah ni, padahal umurnya nya tu nya Nabi tu. Umurnya nya Nabi. Jadi maksudnya diperanakkan dia ketika umur Nabi 30 tahun. 30 tahun umur Nabi. Dia ada khilaf ni, ada yang biasalah bab-bab ni kan, sejarah-sejarah tahun ni ada ulama kata 35 umur Nabi. Tapi umurnya dalam kitab kata-kata 30 tahun. Maknanya belum dilantik. Padahal umurnya 30 tahun. Umur Nabi 30 tahun, belum dilantik menjadi rasul lagi. Masa tu lahir. 30, 40 hijrah, 20. Yalah. Tapi ada khilaf ulama, ada kata umur Nabi 35 baru dapat Fatimah. Ada kata 30 umur Nabi. Umur Nabi 30 tahun dapatlah Fatimah. Dan adalah Nabi SAW bersangatan kasihnya akan dia, radhiyallahu anha. Nabi sangat sayanglah ke anak dia yang nama Fatimah ni. Dan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa sabda ia, Nabi pernah bersabda bahawasanya telah terakmal daripada lelaki itu banyak. Bahawasanya lelaki yang sempurna tu ramai lelaki yang sempurna, dan tiada terakmal daripada perempuan. Jadi maknanya lelaki, nak cari lelaki yang soleh senang. Ini hakikat. Nak cari lelaki soleh senang, nak cari perempuan solehah payah. Ini hakikat. Memang hakikat. Jadi kalau kata dia tu orang baik, lelaki tu baik, biasa. Tapi dia tu perempuan baik, rare. Susah nak cari. Dulu pun sama, sekarang pun sama. Dari sudut nisbah, dia tengok nisbah, lelaki ada berapa bilion orang, berapa ramai, nisbah berapa kan. Perempuan ada berapa orang, tengok nisbah tu, jauh nisbah lelaki lebih banyak yang baik berbanding nisbah perempuan. Sebab susah nak cari perempuan yang solehah. Dia kata sini bahawasanya telah terakmal, telah sempurna, telah soleh, boleh kata juga. Lelaki itu banyak, ramai. Dan tiada terakmal daripada perempuan, melainkan perempuan yang payah. Melainkan ada berapa orang dia sebut sini. Maksudnya di sini, lelaki, kalau kita nak listkan lelaki soleh yang hebat-hebat, banyak. Tak larat nak tulis. Yang hebat. Kemudian perempuan, nak listkan perempuan yang tu susah nak cari. Melainkan 4. Dia kata melainkan 4 orang. Pertama, Maryam anak Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam. Dan Asyah anak Mazahim. Asyah isteri Fir'aun yang menyelamatkan Nabi Musa tu lah. Suami dia nak bunuh, dia kata janganlah bang, saya dah lama nak ambil anak angkat ni. Aku kata janganlah, tak payahlah bunuh dia ni bang, ni kecuali lagi pun jumpa tengah-tengah sungai. Fir'aun kata aku duduk bunuh anak-anak lelaki yang kat luar sana kerana mengikut ahli nujum negara bahawasanya dia akan menjatuhkan kerajaan aku. Tiba-tiba engkau nak suruh aku simpan budak lelaki ni. Allah, kau tengoklah budak ni, baby ni, tak mungkin dapat jatuhkan pemerintahan abang yang sangat besar ni. Kuasa isteri. Akhir sekali Fir'aun pun lemah. Kalah dengan isteri dia. Padahal Fir'aun tu ngaku Tuhan. Kalah dengan isteri dia. Yalah. Maka selamatlah Asyah yang menyelamatkan. Tapi sebelum tu test dulu. Dia test dulu Nabi Musa. Dia test macam mana? Bagi makan, bagi 2 benda. Satu bagi api, satu bagi makanan lah. Ada kata pisang, ada kata susu, ada kata pisang, ada kata kurma, buah tamar, sebab makanan lah. Budak-budak dia akan pergi dekat api, sebab api tu kan menarik. Makanan pada tak menarik. Nabi Musa pun nak lah juga, naklah ambil api tu. Jibril tepis, ambil sebelah dia. Kau tengok
Bukan macam ni, Nabi Musa dia tak terpedaya dengan api tadi. Betul. Dia tak terpedaya dengan api tadi sebab Nabi ni kecil lagi cerdik. Kalau kanak-kanak lain dia akan ambil api, tapi Nabi Musa cerdik, walaupun kecil-kecil dia pergi ambil makanan. Jibril tepis, pergi ambil api, makan api. Tengok tak cerdik budak ni, tak payahlah bunuh, selamatlah Nabi Musa. Siapa yang menyelamatkan tu? Namanya Asyah isteri Fir'aun. Nombor 2, ini antara perempuan yang hebat dalam sejarah. Lelaki yang hebat dalam sejarah, tak cukup Kedah nak pilih. Perempuan yang hebat dalam sejarah, ni ada 4 orang. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi. Memang hebat. Yang keempat, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri cakap. Jadi Fatimah ni hebatlah. Orang antara yang orang hebat, perempuan hebat. Dan bersabda ia sabda Nabi, bermula awal-awal orang masuk syurga itu Ali dan Fatimah binti Muhammad, yang awal-awal masuk syurga sebagai ketua. Ketua di syurga nanti. Ni dia ni ada cerita ni, nanti kita cerita kalau sempat tak? Kejap. Sempat insya-Allah sempat. Pendek-pendek je ni. Okey. Yang awal masuk syurga adalah Ali dan Fatimah, dengan maksud dia sebagai ketua. Yang masuk awal ni ketua. Ketua pemuda, ketua pemudi di syurga nanti. Sekarang ni kita bincang masalah berkaitan apa? Kita bincang berkaitan dengan kelebihan Sayyidatina Fatimah. Sebab tu cerita pasal kelebihan dia. Dan segala perempuan yang 4 tersebut, 4 orang tadi, Maryam, Asiyah, Khadijah, Fatimah, 4 orang ni, yang tersebut itulah beberapa penghulu yang perempuan bagi ahli syurga, seperti barang yang datang pada hadis. Dalam hadis memang ada mengatakan tentang ketua muslimat ketua muslimat syurga nanti adalah 4 orang ni. Apa-apa hal lagi jumpa dia lah. 4 orang. Okey. Dan berkahwin Sayyidatina Fatimah ni, dan berkahwin dengan dia Sayyidina Ali, suami dia Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Special ni. Apa special? Sekejap, tengok balik. Dan berkahwin dengan dia Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Special ni. Orang kalau baca ada nampak specialnya apa? Tak nampak. Apa special? Baru baca sikit. Dan berkahwin dia Sayyidatina Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma pada bulan Ramadan. Apa yang special? Cuba cari. Specialnya dekat radhiyallahu anhuma. Jarang ada kitab tulis gini. Kita pernah dengar tak radhiyallahu anhu? Pernah dengar tak radhiyallahu anha bagi perempuan, hu bagi lelaki? Radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ramai lebih pada 3 orang. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma maknanya mereka berdua. Kena ada basic Arab sikit lah, sikit je. Ha huma hum, hi huma hunna, kan? Ka kuma kum, ki kuma kunna. Yang tak tahu tu tak apalah. Yang tahu tu kenapa huma, mereka berdua huma ni. Siapa seorang lagi? Tengok ayatnya. Dan berkahwin dengan dia Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma pada bulan Ramadan. Sayyidina Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Dia kat sini ada 2 makna sebenarnya ni. Dan berkahwin dengan dia Sayyidina Ali pada bulan Ramadan. Dia gini sebenarnya. Ini agak ni sikit ni. Bila radhiyallahu anhuma bermakna ada 2 makna. Makna yang pertama, jika dinisbahkan kepada seseorang, radhiyallahu anhuma bermakna ayah dia pun masuk Islam juga. Dia pun Islam.
Itu satu. Tapi kalau kita sebut dua orang, maka radhiyallahu anhuma mewakili dua orang tadi tu. Yang ini double tau. Double. Sebab apa? Dan berkahwin dia tu Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Bermakna Allah meredai, ya Allah redalah kepada Sayyidina Ali dan Fatimah. Tapi boleh juga memberi erti Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma adalah Sayyidina Ali bersama ayah dia. Dan biasanya macam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab Ibnu Abbas nama Abdullah bin Abbas. Abbas tu ayah dia masuk Islam juga, beriman dengan Nabi. Anaknya Abdullah pun beriman juga. Jadi Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, Abdullah juga nama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sebab ayah dia Sayyidina Umar, anaknya Abdullah. Bila sebut Abdullah radhiyallahu anhuma kerana ayahnya masuk Islam juga. Tapi kalau ayahnya tak masuk Islam, sekadar dia je radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Kat sini dia beri double meaning kerana memang ada pendapat dhaif, tapi bukan pendapat mutamat lah. Abu Talib sebenarnya beriman dengan Nabi. Sebab tu dia pandai dia punya. Abu Talib beriman. Kan kita biasa dengan cerita Abu Talib tak beriman kan? Pakcik Nabi yang tak beriman, hanya pakcik Nabi yang beriman dua orang je, Abbas dengan Hamzah. Pakcik Nabi yang lain semua tak beriman, bapa saudara Nabi, termasuk Abu Talib. Tapi ada pendapat yang dhaif mengatakan Abu Talib beriman, tapi tak dihebohkan, tak sempat nak heboh, dia meninggal. Itu pendapat yang kedua, yang pendapat tu dhaif lah. Macam mana Abbas masuk Islam sorok-sorok pakcik Nabi. Lepas beberapa lama baru dia istihar. Abu Talib tak sempat nak istihar, dia meninggal dulu. Ada pendapat kata gitu. Tapi yang muktamad, yang masyhur, tak beriman lah sampai ke sudah. Jadi dia sebagai beradab dengan Sayyidina Ali. Cantiklah ayat dia. Berkahwinlah dua orang ni, Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali pada bulan Ramadan. Cerita kahwin dia nanti ada kat sebelah ni. Mana cerita kahwin dia? Nantilah kita baca cerita kahwin dia macam mana. Oh ni. Oh sebelah dia. Kita baca dulu. Pada bulan Ramadan daripada tahun yang kedua daripada hijrah. Maknanya kita boleh agak tu. Umur Nabi 30, lahir Fatimah. Hijrah umur Nabi 51. Bukan. Hijrah umur Nabi 53. Mudah-mudahlah bunda-bunda aja. 52 lebih. Kita kira 53 senang. Hijrah 53. 40, 53, 13 tahun. Ketika hijrah umur Fatimah 13. Bukan, 23. Betul tak? Sebab 30, 23. Lepas pada tu 23. 24, 25. Maknanya 2 tahun selepas hijrah. Mana orang kahwin umur 25. Itu congak-congak je tu. Maknanya kat sini ada yang pendapat mengatakan dia lahir bukan umur Nabi 30, 35 ada. Kerana tadilah kesan dia nanti yang ni 30 pun 30 lah, kita tak kira lah 30 kita baca kat sini. Umur Nabi 30, bila Nabi hijrah umur 53, makna umur dia dah 23 ketika hijrah. Jadi tahun kedua hijrah makna 24 kahwin. Dia wafat umur 28. Nanti akan cerita. Mana 4 tahun dia kahwin dengan Sayyidina Ali, dapat anak pula. Jadi kat situ macam mana? Maka ada ulama kata umur 35 Nabi. Jadi sebab tu ada khilaf. Macam mana pun dalam kitab ni kata 30 lah. Adalah riwayat dia. Okay? Kahwin bulan Ramadan daripada tahun yang kedua hijrah. Jadi bunda-bunda kata umur 24. Tu kira bunda-bunda je. Nak tepat-tepat kira sendiri 23 setengah ke berapa ke. Okey. 24 kahwin tahun kedua hijrah. Dan dukhul tu macam ni. Orang dulu dia tak semestinya kahwin, lepas tu malam tu terus tidur sama, bersubuh. Tak. Kadang-kadang berbulan-bulan. Kadang-kadang tak sempat pergi perang dulu. Lepas perang tak sempat apa-apa, mati. Isteri dia jadi tak sempat buat apa-apa. Apa? Itu sebut apa? Janda berhias. Isteri dia jadi janda berhias. Memang jadi biasa dulu.
Malah ada yang kahwin kecil lagi. Umur 6-7 tahun kahwin dah, tapi tak bersama lagi. Lepas umur berapa belah-belah 20 baru bersama. Ada, memang biasa dulu. Sekarang tak. Kahwin tengah hari, malam tu boleh aku nak tidur. Tu sekarang. Orang dulu tak. Malah dulu tak gitu. Jadi dulu, dan dukhul, istilah dia panggil dukhul. Dukhul ni maksud dakhala, masuk. Lawan daripada khuruj keluar, dukhul masuk. Tapi istilah beradab, dukhul tu masuk bersetubuh. Ya? Dan dukhul ia pada bulan Zulhijjah daripada tahun itu. Maknanya Ramadan lamalah juga, berapa bulan? Berapa bulan tu? Bulan Zulhijjah, kahwin bulan Ramadan. Kemudian duduk sekali lah, senang. Duduk sekali bulan Zulhijjah pada tahun yang sama. Zulhijjah tu raya haji lah. Maknanya daripada raya puasa, beraya. Sebelum raya puasa, bulan Ramadan kahwin, lepas tu Syawal, lepas tu Syawal, Zulkaidah, lepas tu Zulhijjah. Berapa bulan tu? Baru dukhul daripada tahun itu. Kahwin tu tahun kedua tu selepas perang Badar. Selepas perang Badar, maka mereka berkahwin. Itu maksud ke tahun kedua daripada hijrah, dengan maksud lepas perang Badar. Dukhul bersama pada bulan Zulhijjah, tahun yang sama, tahun yang kedua juga. Dan adalah telah meminang akan dia. Ni cerita dia macam mana dia boleh berkahwin dua ni. Dan telah meminang akan dia daripada Nabi SAW oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Umar, maka ditolakkan keduanya. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan telah meminang akan dia daripada Nabi oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar minang, tapi ditolak. Sayyidina Umar tolak. Maknanya sebelum tu lah nak dinikahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tapi maka ditolakkan keduanya. Dua-dua kena tolak Nabi. Dan diriwayatkan daripada Anas, berkata ia, adalah aku pada sisi Rasulullah SAW, maka mengelubungi akan dia oleh wahyu. Pada satu hari aku duduk dengan Nabi duduk diam. Adalah waktu-waktu tertentu bila Nabi duduk, maknanya Nabi sedang terima wahyu. Ketika itu kata Anas ni mak dia bagi. Mak dia Ummu Sulaim, mak Sayyidina Anas. Kecil-kecil lagi dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ni anak aku lelaki, Anas. Kau buat dia nak buat apa? Nak buat hamba, nak buat apa? Nak khadam. Ambil anak aku. Anak Anas, Sayyidina Anas. Ambil. Nabi pun ambil, suruh dia khadam Nabi lah, mudah kata. Masa tu Nabi tengah terima wahyu, mengelubungi akan dia oleh wahyu. Maka tak kala siuman ia, dia kata siuman, maksudnya dah masa terima wahyu tu dia macam tu lah kot. Dia cakap okey dah. Bersabda ia bagiku, Nabi pun cakap dekat Anas, hai Anas, adakah mengetahui engkau akan barang yang mendatangkan daku daripada dia oleh Jibril? Kau tahu tak Jibril datang tadi? Tahulah. Kau tahu tak Jibril bawa datang sesuatu wahyu lah? Tahulah. Dia duduk dengan Nabi, dia tahulah time dia. Pernah ketika Nabi masa tu letak peha dia atas peha Zaid, anak angkat Nabi. Dekat peha Nabi, duduk jadi letak atas peha, duduk atas peha, kaki ataupun atas kaki Sayyidina Zaid. Tiba-tiba wahyu turun waktu tu. Kata Sayyidina Zaid, aku punya peha macam nak pecah, dia kata, berat. Macam mana Nabi tanggung? Macam nak pecah, berat. Terima wahyu ni berat. Macam-macam cara terima wahyu. Kadang ada mimpi, kadang ada bunyi macam loceng, bunyi. Bunyi macam tu Nabi paling berat sekali. Yang ini kadang-kadang sebalik tabir. Jadi Jibril datang daripada Tuhan yang mempunyai aras Azza wa Jal. Kau tahu tak Jibril bawa datang wahyu apa kat aku? Sembahku, kata Anas, dengan bapa perhamba dan ibu perhamba, tebusan engkau. Bahasa dulu lah. Ibu dan di atas batu jemala ibu dan ayahku. Tentulah. Demi ayahku dan ayah
demi ibuku dan ayahku. Apalah yang mendatangkan Tuhan hamba dengan dia oleh Jibril? Apa dia? Mana dia tahu? Maka bersabda ia, Nabi pun jawab, bagiku berkata ia, kata Jibril dekat aku, bahawasanya Allah Ta'ala, bukan, bahawasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh akan dikau bahawa engkau kahwinkan Fatimah bagi Ali. Jibril kata, wahai Muhammad, arahan dari Tuhanmu, kahwinkan Ali dengan Fatimah. Okay. Ada riwayat lain mengatakan Sayyidina Ali yang pergi minang. Ada juga riwayat tu. Yang ni kata Nabi yang meminang Sayyidina Ali dalam riwayat itu. Jadi tak pelik lah cerita Piramli tu. Ada kata nak tukar perempuan pergi minang lelaki. Apa zaman Nabi dah ada dah. Malah Nabi sendiri dipinang oleh orang perempuan, Khadijah. Dia kata nak tukar tu kan. Siapa nama tu? Laki yang berlaku tu lah. Kita tukar perempuan, tapi mas kahwin ni terbalik pula. Dia bagi perempuan bagi mas kahwin kat laki tu yang terbalik. Ada pula laki lah bagi mas kahwin kat perempuan. Cuma biasalah perempuan pergi minang lelaki. Biasa daripada zaman Nabi. Malah Nabi sendiri kena pinang dengan Sayyidatina Khadijah. Dan perempuan pinang lelaki ni biasa je. Tapi dia bukan direct. Dia bukan offer diri dia direct. Dia melalui perantaraan. Dia bukan direct. Direct tu nampak sangat gelojoh. Jadi dia kena ada perantara. Cakaplah dengan orang tua ke apa, pergi cakap, dia tu nak minang kau, berkenan. Macam nak ke? Kalau kata nak, boleh boleh. Macam itulah cara dia. Kalau yang dah kahwin ke apa, ada je. Dah kahwin, laki orang minang. Dia kata, tak nak lah gitu, tak nak lah. Kenapa tak nak? Takut bini ke? Bukan takut bini tak takut aku. Itu balik. Bukan takut bini, tapi bini tu menakutkan. Macam mana jawapan dia? Macam mana jawapan? Tak ada, tolak lah, biasa lah tu. Pergi cari orang lain pula. Kalau nak harap laki, tambah perempuan ramai sekarang ni, perempuan ramai daripada laki. Tu tengok kat universiti tu, berapa persen, dekat 60 berapa, 68% perempuan banding laki. Tak boleh milih dah perempuan. Nak milih, tak boleh dah. Laki sekarang dah jadi spesies yang jarang-jarang ditemui. Kan, yang ada ni jaga elok-elok. Yang tu tak boleh dah sekarang ni. Perempuan lebih ramai pada lelaki. Kalau tak minang, jawabnya sampai tak tahu, sampai tua. Jadi andar tu. Betul lah, andar tu kan. Jadi Andalusia. Bukan ejen tu. Saya pergi baru ni dengan Andalusia. Bukan Andalusia, anak dara lanjut usia, bukan. Jadi itulah. Jadi dia kena ni lah, minang. Lepas ni laki pakat-pakat kena minang. Saya tak tanggungjawab apa yang jadi lepas ni. Pinggan, piring, cawan terbang tak tanggungjawab. Cuma nak beritahu begitulah. Pinang je melalui ataupun ayahnya sendiri pinang. Ayah perempuan itu sendiri pinang. Nak cari laki baik bukan senang sekarang ni. Dapat nampak yang baik, pinang. Nanti dikebas orang pula. Maka bersabda Nabi, macam mana nak kahwin dengan Fatimah dengan Ali ni? Maka bersabda Nabi bagi Anas itu, maka pergi olehmu, Anas, pergi mana? Serukan bagiku, tolong panggil akan Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Talhah dan Az-Zubair. Panggil diorang ni sahabat besar. Panggil. Dan dengan sebilang-bilang mereka itu daripada Ansar. Panggil juga orang Ansar, Muhajirin dan Ansar. Orang Madinah yang pergi hijrah dan orang Madinah, orang Mekah yang hijrah dan orang Madinah yang ada tu. Panggil awak pengumuman. Termasuklah panggil Sayyidina Ali sekali. Kata Anas, maka pergilah. Menyerukan sekalian mereka itu. Pergi panggil, cari seorang-seorang.
maka tak kala duduk mereka itu membaca, salah tu, maka tak kala duduk mereka itu, nampak? Kalau salah koma, salah intonasi, lain faham dia. Maka tak kala duduk mereka itu membaca, tak boleh berhenti kat situ. Maka tak kala duduk mereka itu, lepas sampai pakat-pakat duduk membaca Rasulullah. Sebab itulah kitab-kitab surah macam ni, dia kalau dia tak ada titik tau, cari titik, jumpa titik tu, titik dua itu ta, memang ada titik bawah dua tu ya, bukan titik koma titik ya. Tak ada titik. Kitab-kitab surah cari lah titik, manalah titik ni, tak jumpa. Noktah titik noktah, tak jumpa mana noktah dia, tak ada. Malah di penghujung nak masuk bab baru pun tak ada juga noktah. Puas cari memang takkan jumpa noktah. Saya pernah tanya Tok Guru dulu, kenapa kitab-kitab Torah tak ada titik? Dia lah yang buruk, kata ada titik tu, tengok bukan titik tu, titik noktah tu. Kenapa tak ada? Memang tak ada. Yang pertama, itulah seni Torah, bukan semua orang boleh baca. Tapi kalau buku cerita, semua orang boleh baca. Malah kalau buku-buku ilmiah yang moden, semua orang boleh baca. Ilmiah tapi moden, Rumi itulah Rumi, semua orang boleh baca, boleh faham. Tanpa perlu guru pun boleh faham. Dengan syarat cukup maklumat yang dia bagi, faham. Tapi kitab Torah dia ada sanad, iaitu nak belajar dia mesti belajar dengan tuan penulis. Kalau tuan penulis dah meninggal, belajar kepada anak murid ataupun orang yang pernah belajar dengan tuan penulis. Kalau orang yang pernah belajar dengan tuan penulis pun dah tak ada, belajarlah dengan orang yang pernah belajar dengan orang yang pernah belajar dengan tuan penulis. Kalau ia pun tak ada juga, maka belajarlah dengan orang yang pernah belajar dengan pernah belajar dengan pernah belajar. Itulah yang dipanggil rantaian sanad, supaya apa yang dimaksudkan oleh tuan pengarang sampai. Tuan pengarang kata lain, dia kata lain. Dia baca-baca, oh dia kata lain, maka tuan pengarang akan cari kat Padang Mahsyar nanti, panggil mari sini. Aku tulis maksud lain, mu mengajar lain. Dia dakwa balik dekat Padang Mahsyar. Aku tak cakap gitu. Aku tak cakap gitu. Kena dakwa. Lepas tu tak boleh. Kitab Torah dia memang tak boleh. Dia tak boleh mengajar tanpa belajar, tak boleh. Automatik orang yang boleh mengajar confirm belajar. Tak boleh. Tak percaya. Baca separuh aja, lepas tu jangan ni apa benda pula ni. Tak sama dengan yang lepas. Bertentangan dengan perkara yang lepas. Macam mana pula? Dia akan sekat. Tapi kitab-kitab sirah tak gitu. Kitab sirah tak apa. Ni kita hukum. Kitab-kitab sirah masih lagi boleh. Masih lagi boleh baca. Macam ni boleh lagi. Tu pun tak apa nak faham juga. Baca lah kalau faham. Jadi tu seni dia. Yang kedua, kenapa dia tak ada titik? Malah koma pun tak ada. Titik tak ada, koma pun tak ada. Kenapa? Sebagai kiasan belajar tak ada habis, tak ada titik. Alhamdulillah kita dah khatam. Rehat 3 bulan. Tak ada. Tak ada. Maka bila tak ada titik, tak habis-habis belajar sampai mati. Tu biasa dia tak terus. Kalau tidak ada titik, kalau kita nak berhenti, titik ada titik, berhenti dulu, pergi. Tapi kitab Torah tak ada titik, dia tak ada berhenti. Sebab tu juga baca Quran, bila kita baca Quran sampai habis dah ada khatam panggil, mana ada Quran khatam Quran? Nak sebut majlis khatam Quran tak ada masalah, tapi hakikatnya Quran mana ada khatam? Cuma sekadar nak sebut tak ada masalah. Dari sudut kita punya pegangan, Quran tak ada khatam. Sebab apa? Sebab itulah apabila dah habis baca, dah habis sampai surah An-Nas, lepas tu kalau kita baca mengaji dengan tok guru lah maksudnya. Lepas habis An-Nas tu terus baca Fatihah balik, lepas tu terus baca Al-Baqarah balik, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab la raiba fi, hudal lil muttaqin, 2-3 ayat berhenti kat situ. Padahal dah habis dah. Tak habis. Situ balik. Nanti next datang sambung situ. Bila sampai habis balik, terus masuk balik Fatihah, masuk Baqarah, berhenti 5-6 ayat. Jadi mana ada habis? Ini habis An-Nas tutup, 20 tahun lagi baru buka. Dah khatam dah. Mana ada baca Quran khatam? Quran mana khatam? Dari sudut hakikat, dari sudut sebutan boleh nak sebut. Sebut je lah. Dah habis tu khatam lah. Sebab tu dulu saya tak pernah khatam. Letih lah. Rupanya dah 3 kali ulang. Saya cerita masa kecil dulu. Berapa umur? 10 tak silap. Umur 10 tahun. Baca habis.
Lepas tu macam dah habis. Lepas tu baca lagi. Rupanya dah 3 kali ulang. Baru tak kata khatam. Oleh kata khatam. Kena tempat berhenti tu kena betul. Maka tak kala duduk mereka itu, mereka semua, siapa mereka tu? Abu Bakar, Umar, Uthman, Talha, Az-Zubair dan beberapa orang daripada Ansar duduk sebab Anas panggil, Nabi suruh panggil. Lepas duduk mereka itu membaca, Rasulullah pun baca apa? Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihil ma'budi bi qudratih, hingga akhir khutbahnya yang masyurah. Yang masyurah tu masyhur. Lepas tu adalah khutbah dia, Nabi bagi khutbah sikit. Khutbah tu ucapan, bagi ucapan sikit. Ucapan tu masyhur. Tapi dia tak bagi, nak carilah ucapan apa yang Nabi bagi. Kemudian berkata ia, dah habis dah, aku bersaksi akan bahawasanya aku bersaksi akan kamu, aku nak kamu semua jadi saksi, bahawasanya aku kahwinkan Fatimah daripada Ali, nak kahwinkan Fatimah dengan Ali, kata Nabi sebagai ayah, atas bahawasanya isi kahwin tu mas kahwin 400 misqal perak, jika redha ia dengan demikian itu, kalau dia nak. Itulah dia offer, aku akan kahwinkan anak aku ni dengan mas kahwin 400 misqal perak kalau kau nak. Jawab apa? Aku terima, settle. Tu je. Nak cantik macam kita dah, aku terima, namanya disebut nama, aku terima, kalau aku kahwinkan, aku terima Fatimah dengan mas kahwin 400 misqal tunai, 400 misqal perak tunai. Itu jawab penuh, tapi minimum aku terima. Aku terima. Pak, sebenarnya inilah betul. Sebenarnya lelaki bukan menikah. Semua kata lelaki itu menikah lagi. Mana ada? Lepas tu kalau bila orang tanya kan, menikah lagi ke? Dah. Tahu-tahu ada 2-3. Sebab memang pun lelaki tak menikah. Lelaki dinikahi. Lelaki bukan menikahi. Lelaki dinikahi. Kena belajar bahasa sikit, tata bahasa. Dinikahi lain, perempuan menikahi, lelaki dinikahi. Apa buktinya? Aku nikahkan di kau. Kan? Ayah dia kata, aku nikahkan di kau. Maknanya lelaki dinikahi lah. Dinikahi oleh perempuan yang berwalikan ayahnya. Jadi sebenarnya lelaki ini dinikahi, bukan menikah. Tidak. Yang menikah perempuan. Lelaki kena nikah, perempuan menikah. Cuma perempuan tak direct melalui wali, sebab dia perempuan kan, dia mesti melalui wali. Sebab tu aku nikahkan di kau. Perempuan tu ayah dia yang menikahkan. Jadi lelaki dia kata okeylah. Aku lah. Jadi lelaki adalah dinikahi, bukan menikahi, dinikahi. Perempuan yang menikahi melalui walinya. Tengoklah ni ayat dia. Jika ia redha dengan demikian itu, tiba-tiba Sayyidina Ali kata aku redha. Terima. Siapa yang menikah ni? Yang menikah ni Fatimah lah, melalui ayahnya. Menikah siapa? Menikah dengan siapa? Dengan Ali. Ali kenapa? Ali dinikahi. Bukan dia, semua orang begitu. Okey. Bahawa isi kahwinnya 400 misqal perak, jika redha ia dengan demikian itu. 400 misqal apa? Yang kata misqal zarratin khairan yarah, tu misqal kan? Misqal. Berapa? Sekejap. 20 misqal. Kalau ada emas 20 misqal, wajib zakat emas. 20 misqal. 1 misqal 4.25 gram. 1 misqal. Kalau emas lah, kalau perak-perak. Yang kata 20 misqal tadi emas. Siapa ada 20 misqal emas, bukan emas perhiasan, emas simpanan. Kalau emas perhiasan tak apa. Emas perhiasan tak apa. Dia sampai berapa ratus gram dah boleh pakai, dikira tu.
Jika lebih pada tu baru kena zakat, walaupun emas perhiasan. Tapi kalau emas yang bukan perhiasan 20 miskal ke atas dah kena 1 per apa? 80. Berapa persen? 2.5 peratus. 1 miskal perak 4.25 gram. 400 miskal 4.25 gram kali 400. Berapa dobit saya ni? Saya dah tulis dah ni. 1,700 gram. 1,700 gram perak. Bukan emas perak. 1,700 gram maknanya 1.7 kilo. Betul lah, 1.7 kilo. Sekarang 1 gram perak berapa? 1 gram emas berapa? 1 gram emas dekat 300. Emas kalau emas kan. Kalau perak tak main perak. Kita emas tak. Perak RM3 lebih. RM3.40, RM3.50 gitu. RM3.50 gitu lah. RM3 lebih 1 gram perak. Maknanya 1.7 kilo lebih kurang RM5,700, RM5,800. Kalau RM lah. Kalau RM nak bayangkan berapa banyak mas kahwin tu. Waktu tu je. Convert dalam duit lebih kurang RM5,000 lebih mas kahwin. Okay. Jika redha ia dengan demikian ni. Kalau Sayyidina Ali nak, aku je nak nikahkan. Kalau Sayyidina Ali rela dinikahi, dia terima, maka nikahlah. Kemudian mendoa ia bagi keduanya dengan katanya. Kemudian Nabi pun berdoa. Oh, tak nampak dah kecil. Fajama'allahu syamlahuma wa baraka lahuma wa ataba naslahuma wa ja'ala naslahuma mafatihar rahmati wa ma'adinal hikmati wa amnal ummati. Dan kata Nabi pun mendoakan ayat ni, doakan dia. Dan kata Anas, dan adalah Ali ghaib ia pada hajat bagi Rasulullah. Oh, tak ada, cari tak jumpa Sayyidina Ali. Tuan dia yang penting tak jumpa, yang lain jumpa, tak ada. Jadi tunggu je lah. Tunggu ramai-ramai dah ada ni. Yang semua-semua jadi dah duduk nak buat apa ni? Sayyidina Ali tak ada. Puas cari tak jumpa, mana dia pergi ya? Tapi Nabi dah buat pengumuman lah dekat para sahabat yang lain tu, dah buat pengumuman lah. Aku nak kamu semua jadi saksi bahawasanya aku nak mengahwinkan anak aku Fatimah dengan Sayyidina Ali dengan mas kahwin 400 miskal kalau dia nak, kalau dia terima. Mana Sayyidina Ali tak ada, tunggu. Akhir sekali kemudian menyuruh Rasulullah bagi kami dengan satu talan tu talam lah. Satu talam apa? Nabi suruh ambil satu talam apa? Sebab tunggu ni yang di dalamnya tamar. Ada tamar, makan-makanlah dulu, jamu dulu. Maka dihantarkan di hadapan kami, letak untuk dimakan. Tapi sebelum makan, maka tiba-tiba berhadap Ali sampai. Maka tersenyum Nabi senyum elok. Masa yang tepat engkau sampai. Dan bersabda ia, hai Ali, kata Nabi, hai Ali, bahawasanya Allah Ta'ala menyuruhkan daku bahawa aku kahwinkan ni kau akan Fatimah. Dan bahawa Allah suruh aku kahwinkan kau dengan Fatimah. Dan bahawasanya telah aku kahwinkan ni kau akan dia, telah aku kahwinkan tu, telah aku offer lah tadi tu lah. Offer tadi, belum kahwin lagi, tuannya tak ada. Di atas 400 miskal perak dengan mas kahwin 400 miskal. Aku dah beritahu dah kat semua tadi. Maka sembah Ali, redalah para hamba, aku terima ya Rasulullah, terima. Bila terima, cukup tu je lah. Dah jadi kahwin, dah jadi suami isteri. Kemudian maka bahawasanya Ali tunduk ia sujud ia syukur bagi Allah Ta'ala. Sujud syukur Sayyidina Ali. Inilah apabila lepas kahwin, bukan semayang 2 rakaat, sujud syukur. Lelaki aja, perempuan tak payah. Fenomena yang berlaku sekarang tak tahulah mana asal usul. Tapi tak boleh nak larang benda baik semayang. Takkan nak larang semayang.
Cuma bukan caranya gitu. Lepas akad nikah, alhamdulillah dah dapat bini. Lepas tu laki bini pergi sembahyang kat tepi masjid tepi. Pakak-pakak tengok tonggeng 2 ekor ni. Dua gitu, tak elok, huduh rupa. Huduh, tak tengok tak cantik. Masa tu jemaah. Cuba tengok lagi 3 tahun. Agak jemaah. Memang tak lakonan semata-mata. Dan tak sesuai dan tak cantik. Bukan waktu tu untuk sembahyang. Sembahyang nikah tu, sembahyang kahwin kan. Disunatkan sembahyang 2 rakaat. Sembahyang sunat nikah. Lepas menikah. Tapi bukan waktu tu. Sembahyang ni masuk bilik nanti malam karang. Kalau masuk malam lah. Kalau masuk siang-siang lah, tak kira lah. Masa masuk bilik. Masa masuk bilik, suruh isteri tu mengucap 2 kalimah syahadah, pegang kepala dia, suruh mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu sembahyang 2 rakaat bersama-sama. Sembahyang 2 rakaat, dalam tu dia berdua je. Lepas tu barulah buatlah apa-apa pun. Baru dia tu. Bukannya di luar. Di luar tu lelaki seorang je sujud syukur. Kalau nak sembahyang juga pergi cari-cari dekat mana-mana tabir, menyorok sikit. Kalau lelaki saja, okeylah sembahyang depan orang. Cuma yang tepatnya adalah sujud syukur. Berdiri, takbir, terus sujud. Tak berdiri pun tak apa. Tengah sain tu, lepas habis doa tu, beralih ke tepi dia. Duduk tu, beralih ke tepi. Allahu Akbar. Sujud, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu je. Tu sujud syukur. Walaupun duduk pun tak apa. Berdiri pun tak apa. Tapi berdiri lepas tu kena sujud lah. Takbir, Allahu Akbar, sujud, duduk, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu je. Masa tu jadi pendek masa dan taklah pelik sangat nampak. Ini nampak tak sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Jemaah. Cik kat gambar. Benda lah. Uduh. Percayalah uduh rupa. Tak elok rupa tu tak elok. Sembahyang yang ditonton. Sembahyang ni bukan untuk ditonton. Cuma tak boleh larang sangat sebab dia bukan berdosa besar masuk neraka, bukan. Cuma tak comel je. Dia bukan benda macam tu halang. Banyak benda maksiat tak halang. Yalah betul lah. Taklah halang, cuma tak kena gaya tu jelah, tak kena gaya. Tak kena gaya. Okey. Sujud syukur. Kemudian berdoa Rasulullah baginya dengan katanya. Doa Nabi pun doa lagi. Saya tak nampak doa kecil je. Barakallahu lakuma wa alaikuma wa as'ada jaddakuma wa akhraja minkumal kathiru tayyib. Tu Nabi baca doa lagi sekali. Dan habis baca doa. Dan habis cerita tu secara ringkas je ni. Kau apa dah? Habiskan lah. Dan beranak Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah pun beranak tak lama lepas pada itulah. Radhiyallahu anha. Apa ni? Akan ada 2 Akan ada 2. Satu je akan tu. Dan beranak Sayyidah Fatimah akan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan Muhsin. 3 orang anak. Hasan, Husain, Muhsin. Dan mati ia Muhsin tu mati. Hal keadaannya kecil, mati kecil. Muhsin tu 3 lelaki lah, cucu Nabi. Dan Ummu Kalthum dan Zainab, perempuan 2. Jadi cucu Nabi 5 orang. Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kalthum, Zainab. Okey. Dan ditambah pada setengah riwayat akan Ruqayyah. Setengah ulama kata ada anak seorang lagi, Ruqayyah. Jadi 6 orang. Dan wafat ia kecil juga Ruqayyah ni. Kita perasan tak? Cucu ni kan, cucu Nabi ni, anak Sayyidina Fatimah. Kalau tengok Ummu Kalsum, adik-beradik Fatimah. Maksudnya dia bagi nama sempena pakcik makcik dia. Itu biasa lah.
Biasa gitu. Ada seorang ulama tu nama Muhammad bin Muhammad. Siapa dia? Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Imam siapa? Buat homework cari lah. Muhammad bin Muhammad. Okey. Dan ditambah, okey. Dan wafat kecil. Dan tiada berkahwin Sayyidina Ali atas Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha hingga wafat ia. Wafat maknanya bila Sayyidatina Fatimah meninggal, Sayyidina Ali tak kahwin-kahwin sampai kesudah tak kahwin-kahwin. Ada satu kisah, Sayyidina Ali dia pernah nak meminang orang lain. Dulu biasa kahwin 2, 3, 4 biasa. Sebelum zaman Nabi tu kahwin berpuluh-puluh biasa. Bini kau apa? 17. Dah ogok 17. Aku 37. Dulu. Sampai Nabi je stop 4 aja. Melampau sampai 40 orang bini. Tu lah. Nabi stop sampai 4 orang. Nampak Islam tu datang. Islam datang cantik. Cantik sangat Islam datang. Tak apa benda Islam kahwin 4. Cuba tengok sebelum tu kahwin berapa. Anak berapa? Anak aku 175. Dengar tu. Mak, biar betul. Aku lupa anak aku mana satu. Dia anak aku kan orang tu. Sampai lupa anak dia sendiri. Nama apa anak bertukar-tukar. Islam datang, hadkan sekadar 4. Kan baik Islam datang tu. Bila nak kahwin satu lagi tu, Sayyidina Ali nak kahwin satu lagi, tapi dia minang anak siapa tau? Dia nak meminang. Dah meminang pun. Meminang bukan bawa tempat sirih apa, tak ada. Dulu minang macam tu je. Kita kahwin, aku nak minang kau, nanti kita kahwin. Okey, minang tu. Ya. Tahu anak siapa? Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Kemudian Fatimah macam tak sedap hati lah, tak seronok. Dia pergi mengadu ke ayah Nabi. Nabi kata, sesiapa yang menyakiti Fatimah sama macam menyakiti diri aku. Kata Nabi. Maka Sayyidina Ali pun putus pertunangan. Bila putus pertunangan tu, lepas tu tak lama je wafat Sayyidina Fatimah. Dia tak kahwin sampai kesudah. Sayyidina Ali tak kahwin sampai kesudah. Padahal Fatimah wafat umur 28 tu sebelah. 28. Okey, habis kita nak habiskan cerita ni. Umur 28. Maknanya lama lah ni Sayyidina Ali duduk seorang. Dan hidup ia radhiyallahu anha, maksudnya Sayyidina Fatimah dia hidup kemudian daripada Nabi wafat. Kemudian daripada Nabi tu masuk kemudian daripada Nabi wafat 6 bulan. 6 bulan. Nabi wafat 6 bulan selepas pada tu Sayyidah Fatimah meninggal. Tak lama, ada riwayat kata 2 bulan. Ada khilaf lah. Bila berkaitan dengan tarikh dan masa dia memang banyak khilaf. Sikit-sikit khilaf tu. 6 bulan. Dan ketika tu 6 bulan tu tiada tertawa ia sekali-kali kemudian daripada wafat bapanya. Sekali pun tak gelak. Tak gelak dah. Ada satu kisah. Sekejap, mana kisah tu? Ada satu kisah. Kisah yang ketika tahun terakhir Nabi hampir wafat, tahun terakhir. Tahun tu Nabi akan wafat. Fatimah berjalan-jalan pergi rumah Nabi. Siapa cerita ni? Aisyah cerita. Dia cerita dia nampak Fatimah datang menuju ke rumah Nabi lah, rumah dia lah. Dan dia tengok, Allah, cara Fatimah berjalan ni sama macam Nabi jalan. Cara berjalan. Sampai-sampai Fatimah, Nabi kata, selamat datang wahai puteriku. Dia angkat, dia letak sebelah kanan dia. Ada kata sebelah kiri, letak sebelah dia. Kemudian Nabi bisik kat Fatimah.
bisik. Kemudian Fatimah menangis. Lepas pada tu Aisyah tanya, asal menangis? Kenapa? Apa cerita asal nangis ni? Fatimah asal nangis? Lepas Nabi bisik kat dia, nangis. Kemudian Nabi bisik sekali lagi dekat Fatimah. Kemudian Fatimah senyum, gelak, ketawa pula. Kata Aisyah, aku tak pernah melihat kegembiraan yang begitu hampir dengan kesedihan. Maksudnya sedih, gembira. Tak pernah melihat keadaan tu. Biasa sedih nak gembira makan masa dulu. Tengok sedih, merajuk 3 hari baru gembira balik. Dia mana boleh gitu. Macam mana sekalipun, macam mana seronok sekalipun, dia tak boleh sedih je gelak. Orang gila je yang tu. Kejap gelak, kejap nangis. Orang gila. Dia kata, Aisyah kata, aku tak pernah tengok sedih terus gelak, terus seronok. Tak pernah jumpa begitu switch. Macam tekan switch. Tak pernah tengok, kata Aisyah. Tapi tak tahu apa cerita. 2 kali Nabi bisik. Lepas tu Aisyah tanya lagi, apa cerita ni? Kau nangis, lepas tu kau gelak. Apa ni? Kata Fatimah, aku tidak akan membocorkan rahsia Nabi. Aku tak akan bocor rahsia. Nabi beritahu aku tak akan bocor. Yang kita, ini antara adab. Bila orang beritahu kat kita apa-apa rahsia, tak boleh cerita kat orang. Kalau orang beritahu kat kita, kita tak boleh beritahu kat orang apa yang orang tu beritahu kat kita. Apabila seorang tu WhatsApp kita tak boleh screenshot tunjuk kat orang lain. Tak boleh tahu. Tapi ramai yang buat. Dia cerita dengan kita, bukan cerita dengan orang lain. Dalam grup lain lah, cerita dalam grup. Dia cerita dengan kita, kita screenshot perbualan kita dengan dia kat orang lain. Tak boleh tu, tak boleh sebenarnya. Tapi ramai orang buat, dia tak perasan. Mana boleh? Seolah-olah macam kita cakap, aku nak cakap kat engkau berdua je ni, macam ni. Lepas tu orang tu dia pergi cakap kat orang lain. Macam tu lah. Tengok macam mana perangai tu. Tapi bila berlaku dalam ni, tak perasan pula main screenshot ni. Tak boleh. Dia pergi screenshot, dia pergi cerita kat ni apa ayat itu ditujukan hanya untuk tuannya, bukan untuk orang lain. Yang tunjuk kat orang lain kenapa? Okay? Tak cerita. Fatimah tak cerita sehinggalah Nabi wafat. Lepas Nabi wafat, tak puas hati lagi. Aisyah tanya sekali lagi. Apa cerita lepas dah selesai semua? Apa yang bisik hari tu? Yang hari tu kau gelak, menangis, lepas tu terus ketawa tu. Bolehlah cerita. Cerita macam mana? Ayah aku membisikkan kepada aku bahawa sebenarnya Jibril datang 2 kali tahun ni. Bulan Ramadan ni Jibril datang 2 kali. Biasa Jibril datang sekali je untuk khatam Quran dengan Nabi. Jibril baca, Nabi dengar. Nabi baca, Jibril dengar. Sekali setiap bulan Ramadan. Tapi tahun ni 2 kali. Maka kata Nabi, aku rasa ajal aku dah dekat. Sebab tu Jibril datang 2 kali. Maka nangislah dia. Itu yang menangis. Lepas tu bila menangis, Nabi bisik sekali lagi kan. Nabi kata, apa kau menangis ni? Kenapa kau menangis? Kata Nabi, apa asal menangis? Fatimah tak cakap lah. Kalau cakap pecah rahsia kan. Kenapa nangis? Nabi tanya. Lepas tu Nabi bisik sekali lagi kan. Nabi tanya dulu kenapa menangis. Lepas tu Nabi bisik sekali lagi. Nabi kata, kenapa kau menangis? Kerana dalam keluarga aku, engkau yang paling pertama akan menyusuli aku. Lepas aku mati ni, engkau lah orang pertama akan mati dulu dalam keluarga kita. Engkau akan ikut aku dulu. Jadi nak menangis buat apa? Tak lama pun. Lepas aku meninggal, engkau yang orang pertama. Memang betul. Ada kata 2 bulan, ada kata 3 bulan, ada kata 6 bulan. Dalam kitab kata 6 bulan. Dia lah orang pertama. Dan kenapa kau menangis? Sedangkan engkau akan menjadi wanita penghuni syurga, penghulu wanita penghuni syurga, yakni wanita orang-orang beriman, penghulu orang-orang beriman di syurga. Maka dia ketawa balik. Tu cerita sikit lah tentang tak ketawanya dia. Lepas Nabi wafat, dia tak ketawa-ketawa dah. Dia teringat kisah tadi lah. Dan wafat ia radhiyallahu anha pada malam Selasa tu Selasa, malam Selasa,
Fatimah wafat bagi 3 malam daripada bulan Ramadan. 3 malam daripada bulan Ramadan. Maksudnya 3 Ramadan lah, 3 hari bulan Ramadan. Pada tahun yang ke-11 daripada hijrah. Tak lama lah, 6 bulan selepas Nabi wafat, tahun 11 hijrah. Dan adalah umurnya 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun wafat. Dan dia dikebumikan dekat Baqi' pada malam hari. Wasiat dia malam hari. Dia kata kat suami dia, kalau dia meninggal, kebumikan aku dekat malam hari. Kebumikan aku pada malam hari, kerana nak jaga aurat apa semua, malam tak nampak sangat. Wallahu alam. Sambung akan datang cerita siapa pula? Sayyidina Hasan dan Husain pula, cucu Nabi lah pula, 2 orang. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan salatuna subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.